Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Kita teruskan sesi video pembelajaran distance learning dan online class sains tingkatan 2 bersama dengan Cikgu Fatin. Sebelum cikgu bermula, ada beberapa perkara yang cikgu ingin maklumkan. Yang pertama, sila tonton video pembelajaran ini selama 15 minit. Video pembelajaran ini adalah berdasarkan modul April Sains tingkatan 2, muka surat 2 hingga 17. Setelah semua pelajar selesai menonton video ini, para pelajar semua perlu membuat latihan modul selama 30 minit. Nanti cikgu akan beritahu muka surat berapa awak perlu buat. Sebarang pertanyaan dan soalan bolehlah dikemukakan di WhatsApp. Jangan lupa untuk like Facebook Master Max Tuition Center dan juga subscribe YouTube Master Max 2020. Ini adalah modul sains tingkatan 2, bab 4 kesihatan manusia. Semua dah dapat modul kan? Jadi sila buka modul anda sekarang. Bab 4 kesihatan manusia. Apa yang kita akan belajar dalam bab 4 ni? Kita akan belajar tentang penyakit. Penyakit berjangkit, penyakit tidak berjangkit dan juga bagaimana cara penyebaran, kaedah penyebaran penyakit berjangkit. Kemudian kita akan belajar tentang pertahanan badan, mekanisme pertahanan badan dan juga jenis keimunan. Okey, untuk video kali ini kita akan belajar tentang penyakit dahulu. Apakah bentuk penyakit? Kita ada dua jenis, penyakit berjangkit dan juga penyakit yang tidak berjangkit. Contoh penyakit yang berjangkit adalah seperti kurap, selesema, taun dan denggi. Contoh penyakit yang tidak berjangkit adalah seperti penyakit kardiovaskular, hipertensi, diabetes dan kanser. Okey, sekarang kita tengah musim apa? Musim COVID, penyakit yang berjangkit. Sesuai sangatlah dengan tema kita kan? Okey, sebab nanti kita akan tengok. Sebab tu kita kena duduk di rumah semua. Sebab penyakit COVID ni adalah penyakit berjangkit. Kita tengok dulu, apakah perbezaan antara penyakit berjangkit dan penyakit tidak berjangkit? Yang pertama, penyakit berjangkit. Ianya boleh berpindah daripada individu kepada individu yang lain. Manakala penyakit tidak berjangkit tidak boleh berpindah kepada individu lain. Penyakit berjangkit ni adalah disebabkan patogen secara langsung atau melalui medium atau vektor. Nanti kita akan tengok apakah itu patogen. Penyakit tidak berjangkit ni adalah disebabkan faktor genetik atau gaya hidup. Faktor genetik ni seperti penyakit apa? Penyakit kanser. Penyakit kalau disebabkan gaya hidup, penyakit hipertensi, diabetes, penyakit kardiovaskular, penyakit jantung tu. Okey, contoh penyakit berjangkit ni seperti tuberkulosis, selsema, kurap, panau. Ni awak boleh baca lah. Sekarang, COVID. COVID adalah salah satu contoh penyakit berjangkit Jadi kita akan tengok apakah cara penjangkitan penyakit. Bagaimanakah penyakit berjangkit disebabkan? Okey, kita akan belajar. Penyakit berjangkit disebabkan melalui patogen. Apakah itu patogen? Patogen adalah organisma yang menyebabkan penyakit. Patogen ini adalah disebabkan oleh vektor. Vektor ni adalah pembawa patogen dan juga medium seperti air, udara dan juga sentuhan. Contoh patogen adalah seperti virus, bakteria, protozoa, kulat dan cacing. Virus ni seperti COVID lah, virus COVID. Bakteria dalam makanan awak tu boleh menyebabkan sakit perut. Protozoa. Kemudian kulat. Kulat ni menyebabkan penyakit apa? Penyakit kulit. Kemudian cacing. Cacing boleh bawa penyakit sakit perut kalau awak makan makanan yang tercemar. Okey, bagaimanakah cara untuk mengelakkan selsema dicegah? Saya perlu memakai topeng penutup macam mana kita buat sekarang. Kita kena pakai mask bila kita keluar supaya kita tidak dijangkiti oleh penyakit COVID. Okey. Ada 4 kaedah penyebaran penyakit berjangkit. Yang pertama melalui udara, yang kedua melalui air, yang ketiga melalui sentuhan dan yang keempat melalui vektor. Pembawa patogen, vektor. Kita tengok dulu yang pertama, penyakit bawaan udara. Yang pertama daripada jangkitan titisan. Percikan titisan air yang mengandungi patogen daripada mulut dan hidung. Contohnya melalui kita bersin, batuk, bercakap.
menguap, bernafas. Jadi sekarang penyakit COVID kan. Jadi penyakit COVID ni boleh berjangkit melalui titisan. Sebab itu sekarang kerajaan keluarkan awareness, kita kena apabila batuk tu bersin, jangan menggunakan tangan. Kita batuk di lengan sebab tangan ni selalu digunakan untuk makan lah, pegang sana sini. Jadi bahaya sebab penyakit ni boleh dibawa dengan jangkitan titisan air. Kemudian kita ada jangkitan habuk. Contohnya bakteria dalam ludah pesakit. Pesakit ludah akan menjadi kering dan membentuk spora. Kemudian spora tu disebarkan melalui habuk dan juga angin. Contoh penyakit adalah seperti tuberkulosis, selsema, SARS, influenza A dan juga cacar air. Dan sekarang yang terbaru adalah COVID. Bagaimanakah langkah untuk mencegah penyakit bawaan udara ni? Kita perlu menutup mulut dan hidung semasa bersin, batuk atau menguap. Tidak meludah merata-rata, mengelakkan diri daripada tempat sesak. Sebab itu kita perlu melakukan RMO ni. Perintah kawalan pergerakan supaya kita tidak bercampur dengan orang ramai. Kita tak tahu siapa yang dijangkiti COVID di luar sana. So untuk mengelakkan berlaku jangkitan yang lebih serius, kerajaan pun suruh kita duduk di rumah, kuarantinkan, membataskan pergerakan kita. Kemudian kita kena memastikan tempat tinggal kita cukup cahaya kerana sinar ultraviolet boleh membunuh sesetengah mikroorganisma. Bukan semua tapi sesetengah. Okey, kemudian kita ada penyakit yang dibawa oleh air, bawaan air. Contohnya, datang daripada punca mana? Biasanya berlaku di kawasan tanpa bekalan air yang tidak dirawat. Di kawasan yang bekalan air tidak dirawat. Kemudian pembuangan tinja yang mengandungi patogen ke dalam sungai. Selalunya haiwan lah. Haiwan kan dia akan membuang tinja di sungai semua. Jadi dia bawa ke sungai. Kita pula mandi sungai ke apa. Dah terjangkit daripada situ. Kemudian disebabkan banjir dan juga sanitasi yang tidak sempurna. Contoh penyakit adalah seperti kolera, demam kepialu dan juga disentri ameba. Bagaimana langkah pencegahan? Kita kena yang pertama mencampurkan klorin dalam kolak atau sistem bekalan air. Itu yang dilakukan oleh Indah Water. Kemudian tandas yang mempunyai sistem sanitasi yang sempurna. Kemudian sebelum minum air, kena mendidihkan air. Kemudian sentiasalah mencuci tangan. Seperti sekarang kita kena sentiasa mencuci tangan. Kerana tangan kita ni macam-macam ada. Kita tak tahu. Kita kena sentiasa bersihkan tangan kita. Kemudian kita ada penyakit melalui sentuhan. Contoh yang pertama, penyakit panau dan juga penyakit kurap. Ini adalah sentuhan melalui punca kulit, jangkitan sentuhan kulit atau pakaian. Kemudian kita ada sifilis dan gonoria, penyakit disebabkan jangkitan hubungan seks. Dan kita ada HIV AIDS. Juga berlaku disebabkan hubungan seks dan juga perkongsian jarum. Ini adalah jangkitan penyakit melalui sentuhan. Dan yang terakhir sekali kita ada jangkitan penyakit melalui vektor. Apakah itu vektor? Vektor adalah haiwan yang memindahkan patogen. Okey, ini adalah contoh-contoh vektor dan patogen ya. Yang pertama lipas, membawa patogen salmonella dalam makanan ni. Kita pergi makan tu, lalat pun dalam makanan, dia terbang kat makanan awak. Sebab tu kita kena makan makanan tu kena bertutup. Kemudian kita ada nyamuk Aedes, membawa virus dengue. Dan kita juga ada nyamuk Aedes membawa virus Zika. Nyamuk Anopheles betina membawa penyakit malaria, Plasmodium malaria. Dan kita ada tikus membawa penyakit Bacteria leptospira, iaitu penyakit kencing tikus. Ini adalah haiwan-haiwan yang membawa patogen sebab tu dipanggil vektor. Okey, jadual berikut menunjukkan contoh penyakit dan juga gejala yang akan berlaku. Awak boleh baca lah apa yang akan berlaku, contoh-contoh. Yang biasa sekarang ni memang famous adalah demam denggi. Virus yang dibawa oleh nyamuk Aedes. Okey, seterusnya kita cikgu akan tunjuk cara nyamuk dan lalat menyebarkan penyakit. Bagaimana penyakit ni menjangkit melalui vektor. Okay, kita tengok rajah ni. Okey, nyamuk ni yang telah mempunyai patogen di dalam kelenjar airliurnya menghisap darah orang yang belum dijangkiti. Okey, dihisap darah orang tu, kemudian patogen tu akan masuk ke dalam darah yang menyebabkan air liur nyamuk dikeluarkan semasa menghisap darah untuk mencegah pembekuan darah. Dan kita merebak ke seluruh badan. Jadi patogen tu dah masuk ke dalam salur darah kita dan akan merebak ke seluruh badan. Kemudian nyamuk lain pula datang, gigit pula host ni, orang ni, dan pergi pula bawa penyakit tu ke orang lain, menyebarkan jangkitan ke mangsa yang lain pula. Okey, itu untuk nyamuk. Kalau untuk lalat pula,
Lalat yang hinggap di atas kotoran ni mempunyai patogen di kaki dia. Melekat pada kaki, badan dia. Kemudian dia hinggap pula kat makanan. Kita pula tak tahu lalat tu dah hinggap, kita tak nampak kan. Jadi lalat tu dah memindahkan patogen kepada makanan. Dan kita pula makan makanan tu. Itu yang menyebabkan patogen tu boleh masuk ke dalam badan dan menyebabkan makanan tu, kita makan makanan yang telah tercemar. Jadilah kita sakit perut lah, penyakit kolera lah, apa benda lah penyakit yang dibawa oleh patogen tersebut. Okey. Bagaimanakah cara untuk menghalang penularan penyakit berjangkit? Kita ada 3 cara. Yang pertama, peringkat primer, peringkat pertama. Meningkatkan tahap kesihatan, iaitu menjaga kebersihan diri, kediaman dan sistem sanitasi. Jadi kita kena jaga kebersihan diri, kita kena basuh tangan. Contohnya sekarang tengah penyakit COVID ni, kena sentiasa mencuci tangan. Kalau tak ada sumber air, kita gunakan sanitizer, sanitasi di tangan kita dan juga permukaan-permukaan yang boleh menyebabkan penyakit COVID tu tinggal. Contoh permukaan tombol pintu ke apa yang kita selalu pegang, lift ke. Kita kena selalu sanitize lah tempat-tempat berikut. Okey, kemudian kita ada cara dengan meningkatkan daya tahan badan dengan cara pengambilan vaksin. Baby yang baru lahir tu kan kita kena ambil vaksin kan daripada umur dia lahir sampai ke umur dia 1 tahun. Untuk meningkatkan daya tahan badan. Kemudian kita ada cara membuat pemeriksaan berkala. Kita kena sentiasa cek lah badan kita. Kalau awak ada sakit demam sesama, awak kena pergi cek. Takut itu COVID. Tapi bukan senang-senang klinik tu nak kata awak ada COVID. Sebab apa? Dia akan tengok dulu lah sama ada awak ada kontak positif dengan orang yang positif COVID ataupun pernah kembali daripada luar negara. Okay, kemudian kita ada cara mengamalkan gaya hidup yang sihat. Okey, mekanisme yang kedua adalah peringkat kedua, peringkat sekunder, iaitu memutuskan transmisi jangkitan melalui pengesanan kes secara aktif dan pasif. Inilah yang kerajaan tengah buat. Kerajaan sekarang ni sedang mengasingkan antara pesakit yang positif COVID dan juga pesakit yang tak ada COVID. Sebab itu dia akan memberi rawatan lah kepada yang sakit dan mengasingkan pesakit COVID itu daripada kita yang sihat ni supaya tak menjangkiti kita. Okey, peringkat yang ketiga iaitu peringkat tertiar adalah dengan cara mengawal populasi vektor. Contohnya seperti penyakit denggi. Kita kawal dengan cara membunuh nyamuk, mengurangkan cara pembiakan, buang air dalam tayar semua supaya kurang berlaku pembiakan nyamuk. Dan juga pengesahan undang-undang lah pada premis yang kotor. Alright. Dan juga melindungi hos. Menggunakan kalau ada tempat tu kita balik kampung kan banyak nyamuk, jadi kita boleh gunakan kelambu untuk melindungi diri. Ini contoh Okey, jadi apa yang kita belajar dalam video ni? Kita belajar tentang penyakit. Penyakit berjangkit dan juga penyakit tidak berjangkit. Apakah perbezaan dia dan juga kaedah penyebaran penyakit. Okey, jadi setelah awak semua menonton video ini, bolehlah menjawab soalan latihan 1 hingga 4 modul April di muka surat 14 hingga 17. Sebarang pertanyaan dan soalan bolehlah dikemukakan melalui WhatsApp. Selamat menjawab. Jumpa lagi. Bye.